Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Liza Hassan dalam Sinar PM 16 Julai. Jawatankuasa Pemilihan Bersatu mengumumkan tiada calon bertanding bagi merebut jawatan pengerusi parti yang sebelum ini disandang bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad. Jawatankuasa itu juga mengumumkan Tan Sri Muhyiddin Yassin merupakan calon tunggal bagi jawatan Presiden dan jawatan Timbalan Presiden pula. Menteri Besar Perak Datuk Seri Ahmad Faizal Azmu adalah satu-satunya calon yang bertanding. Pengerusi Jawatankuasa Pemilihan Bersatu Datuk Seri Syed Amir Albar berkata proses berlangsung dengan cabutan nombor calon di ibu pejabat parti itu untuk calon yang bertanding di peringkat Majlis Pimpinan Tertinggi Sayap Pemuda dan Wanita. Terdapat 17 calon yang disenaraikan untuk jawatan naib presiden termasuk Datuk Seri Ronald Kindi, Datuk Seri Muhammad Mat Rizwan Yusof, Tan Sri Abdul Rashid Abdul Rahman Mazlan Bujang dan Senator Dr. Muhammad Razim Majidin. Bagi calon ketua pemuda pula, dua calon bertanding iaitu Wan Ahmad Faizal Wan Ahmad Kamal dan Muhammad Muzammil Ismail. Manakala bagi calon ketua wanita terdapat 4 calon dan salah seorang daripadanya ialah penyandang jawatan itu Rina Harun. Sama-sama kita tunggu siapa kekal, siapa cici dan harap pemilihan berlangsung tanpa sebarang kejadian tidak teringin. Presiden PAS Datuk Seri Abdul Hadi Awang sekali lagi menegaskan parti itu bukanlah parti jumud dan sempit fikirannya. Menurutnya, perubahan yang berlaku kini berdasarkan situasi semasa dan tidak hanya disebabkan oleh arus dan gelombang dalam mengharungi perjuangannya. Beliau berkata PAS tetap matang dalam politik dan mampu membaca perkembangan manusia yang boleh berubah kerana berada di alam yang boleh berlakunya perubahan. Kenyataan Abdul Hadi yang juga ahli Parlimen Marang itu dipercayai merujuk kepada keadaan perubahan politik PAS yang kini bersama parti lain dalam membentuk Perikatan Nasional. Harap PAS boleh teruskan perjuangan untuk membela nasib rakyat dan negara. Parti dalam gabungan pembangkang tidak perlu sibuk bertanya mengenai calon Perdana Menteri. Seterusnya kerana pihak terbabit sudah menetapkan pendidikan mereka. Ketua Setiausaha Pengelola PKR Nik Nazmi Ahmad berkata ia juga berikutan ketua pembangkang di Parlimen sudah dipilih. Menurutnya paling penting kini mereka perlu menumpukan perhatian kepada usaha untuk memastikan kerajaan bertanggungjawab di atas tindakannya dan ada dasar yang baik ke arah pemulihan ekonomi. Dalam pada itu, Nik Nazmi yang juga ahli Parlimen Setiawangsa berkata pembangkang tidak harus fokus kepada jawatan dan mengungkit pertikaian lama, tetapi mempertahankan kepentingan rakyat dalam tempoh getir ini. Bagus teguran YB itu, harap pemimpin yang ada memikirkan soal pendidikan dan kebajikan rakyat. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah gagal dalam permohonan melucut hak wang tunai berjumlah lebih RM500,000 dan pelbagai barang milik bekas Ketua Setiausaha Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah Ahmad Arif Abdul Rahman yang disita pada 2017. Ini berikutan Hakim Mahkamah Tinggi Muhammad Jamil Hussein membenarkan rayuan Arif terhadap keputusan Mahkamah Session yang membenarkan permohonan SPRM untuk melucut hak wang dan barangan tersebut mengikut Seksyen 41-1 Akta SPRM. Barangan yang disita SPRM merangkumi wang tunai berjumlah lebih RM500,000, wang tunai dalam mata wang asing 8 keping emas dengan seberat keseluruhan 8,000 gram, 11 utas rantai leher dan gelang tangan mutiara, seunit telefon bimbit serta sebuah beg tangan berjenama. Jamil dalam penghakiman ringkasnya berkata SPRM selaku responden gagal membuktikan harta yang disita itu digunakan dalam melakukan kesalahan bawah Akta SPRM. Dan kita beralih ke berita sukan. Pengendali Manchester United oleh Garnier Solskjaer mendakwa adalah tidak adil bagi Chelsea ada rehat tambahan 2 hari sebelum pertembungan separuh akhir Piala FA Ahad ini. Skuad kendalian Solskjaer akan berdepan Crystal Palace pada saingan Liga Perdana awal pagi esok sebelum kembali ke London 3 hari kemudian bagi berdepan Chelsea di Wembley. Ketika United melalui jadual padat, Chelsea berehat sejak kemenangan 1-0 mengatasi Norwich semalam. Peluang Solskjaer merehatkan pemain berdepan Palace amat
sukan kerana United kini mengejar kedudukan 4 teratas bagi layak ke Liga Juara-Juara. Dan sebelum kita akhiri Sinar PM, pastikan anda terus kekal bersama kami di www.sinaharan.com.my untuk mengikuti perkembangan berita dalam dan luar negara.